Breaking news, berita paling mengejutkan dari Mahkamah Kuala Lumpur. Akhirnya, pengumuman mengejutkan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengisytiharkan isteri Tun Daim Zainuddin kalah teruk di Mahkamah Kuala Lumpur secara rasmi hari ini. Cukup memalukan. 11 Ramadan di hari Jumaat yang mulia ini, Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengisytiharkan permohonan isteri Tun Daim yang terpalit dalam skandal jenayah besar di negara ini, tolak permohonannya untuk mendapatkan semula pasport dalam Mahkamah Malaysia. Ini adalah kekalahan buat kali kedua secara berturut-turut apabila orang yang paling kaya dalam Malaysia tumbang guling-guling dalam perbicaraan mahkamah sehingga gagal untuk mendapat pasportnya semula. Isteri Tun Daim yang akhir-akhir ini sangat popular setelah ditangkap didakwa mahkamah SPM kerana tidak mengisytiharkan aset harta haram dalam negara Malaysia dan luar negara, tersungkur kalah di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur apabila diumumkan tidak boleh untuk menuntut semula pasportnya dalam Malaysia. Alasan Hakim kenapa isteri Tun Daim tidak boleh dapat pasportnya semula adalah kerana hujah pihak pendakwaan kerajaan Malaysia menyatakan isteri Tun Daim akan lari keluar negara jika pasport diserahkan semula kepada isteri Tun Daim. Dan Hakim bersetuju dengan hujah ini bahawa penjenayah seperti isteri Tun Daim tidak layak untuk mendapatkan semula pasportnya kerana dikhawatiri isteri Tun Daim akan lari daripada negara Malaysia, akan lari daripada perbicaraan mahkamah negara ini. Alasan kedua, Hakim juga menolak permohonan isteri Tun Daim untuk mendapatkan pasportnya semula atas justifikasi keputusan Mahkamah Session Kuala Lumpur sebelum ini adalah selari dengan undang-undang dan perlembagaan bahawa ia adalah syarat wajib untuk isteri Tun Daim menyerahkan pasportnya kerana jenayah yang dilakukan oleh isteri Tun Daim ini bukan jenayah kecil. Ia adalah kes jenayah besar. Maka bagi Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur adalah sangat wajar untuk Mahkamah Session Kuala Lumpur sebelum ini menuntut pasport isteri Tun Daim sebagai jaminan untuk beliau tidak lari keluar negara. Tun Daim
Oh Tun Daim, ya amat saya hormati. Apa sudah jadi Tun? Banyak duit, banyak harta. Hasil merompak ini tidak boleh selamat hang dan isteri hang. What happened Tun Daim? Isteri hang ni pakar undang-undang. Bekas peguam macam hang. Kalah lagi di mahkamah Kuala Lumpur hari ini. Bikin malu Tun Daim. Memang bikin malu. Kuat betul buat wayang dalam mahkamah. Dapat pengumuman mengejutkan. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengisytiharkan isteri Tun Daim. Kalah lagi buat kali kedua. Tidak boleh dapatkan pasportnya semula. Naimah, oh Naimah. Ya amat saya hormati, ya amat saya kasihani kerana Allah. Kesian saya tengok hang. Yang hang dupang-dupang, tembak kepala diri sendiri, bagi bola tanggung dalam mahkamah, pancung kepala diri sendiri depan hakim sampai kalah teruk begini. Kenapalah Naimah? Kuat betul kau main gimmick, main political stunt dalam mahkamah. Masinkan mulutku Tun Daim, Naimah. Suami isteri yang terpalit dengan skandal rompakan dalam Malaysia ni. Cuci duit haram, simpan harta haram, sembunyikan duit dan harta di seluruh dunia. Mahkamah tu bukan kamu yang punya, walaupun kamu yang paling kaya dalam Malaysia. Saya dah kata awal-awal, saya dah bocorkan rahsia beberapa bulan lalu. Tun Daim dengan isterinya ni tidak ada kekebalan undang-undang, pakcik makcik otok arus, walaupun sangat kaya raya. You think cash is king? Tun Daim, Naimah, zaman cash is king sudah berakhir. Mahkamah kita itu bebas daripada campur tangan politik. Mahkamah kita itu adalah mahkamah rule of law. Mahkamah yang berdaulat. Takkan kamu ni orang yang lebih tua daripada saya tak tahu rahsia ini? Tun Daim. Oh, toh Puan Naimah, ya amat saya kesiankan. Mahkamah itu bukan di bawah kuasa Tun Dr. Mahathir Mohamad lagi. Mahkamah itu terletak di bawah kuasa raja-raja dan rakyat yang merdeka. Daulat tuanku. Secara moral dan persepsi politiknya, secara perang saraf politik dalam mahkamah, keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang mengisytiharkan isteri Tun Daim kalah dan gagal mendapatkan pasportnya ini adalah tanda-tanda kiamat besar. Laki bini penyamun penyangak yang tidak mahu isytiharkan harta-harta rompakan, harta-harta haram mereka ini akan check in penjara Kajang, penjara Sungai Buloh, jumpa banduan Najib. Mark my word, Tun Daim. Masin ni mulut saya. Kedudukan Tun Daim dan isterinya sangat-sangat bahaya. Tun Daim dan isterinya
boleh diibaratkan seperti telur di hujung tanduk nyawa-nyawa ikan. Kekalahan berturut-turut ini semakin memburukkan nama Tun Daim, isterinya dan keluarganya. Ia juga memburukkan nama pembangkang, memburukkan nama PAS, Bersatu Perikatan Nasional dan Parti Muda yang merupakan kroni politik dan proksi politik Tun Daim. Tun Daim dan isterinya fikir mereka boleh menang mudah dalam Mahkamah Malaysia jika mereka banyak duit, banyak harta di dunia ini. Ini adalah pemahaman yang salah di sisi undang-undang dan perlembagaan di dalam negara Malaysia berdaulat. Pengalaman saya naik turun mahkamah, Tun Daim, Toh Puan Naimah yang amat saya hormati. Saya yang miskin ni, tak ada duit 1 sen pun, boleh menang lawan 4 Perdana Menteri lanun perompak dalam Mahkamah Malaysia dari tahun 2016 hingga tahun 2024. Track record saya clean. Saya tidak pernah kalah. Yang kalah 4 Perdana Menteri tu, sampai hilang jawatan Perdana Menteri, sampai tumbang di Putrajaya, sampai tumbang di mahkamah, sampai ada Perdana Menteri yang masuk penjara kajang selepas kalah lawan Ju Fazli di negara ini. So, secara analisis perbandingan, kenapa Tun Daim dan isterinya yang sangat kaya raya billionaire ini boleh kalah di mahkamah banyak kali, tak pernah menang? Saya yang tak ada duit ni boleh menang. Saya yang tak ada jawatan ni boleh menang. Saya tak ada kabel ni boleh menang dalam Mahkamah Negara Malaysia. Kenapa? Cuba komen. Yang tak tahu jawapannya tu, marilah saya jawab. Hasil perisikan maklumat saya dalam Mahkamah Negara ini, hakim-hakim kita memang tak pilih bulu. Kau kaya kah, kau miskin kah, kalau kau tidak bersalah, kau akan menang dalam mahkamah dengan sangat mudah. Contohnya, saya menang lawan Perdana Menteri ke-9, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Sampai Ismail Sabri dan kocok-kocoknya tu berdendam, koyak dan malu ya, kalah lawan Ju Fazli Syahmat di Mahkamah Session Kuala Lumpur ya. Tun Daim, Toh Puan Naimah yang sedang tengok video bahaya ini. Ismail Sabri tu bukan kaleng-kaleng, bukan biasa-biasa, dia punya kabel. Orang dia sangat ramai dalam mahkamah, tapi boleh kalah juga. Kenapa boleh kalah? Sebab hakim-hakim kita ni memang sangat arif pasal undang-undang, memang bijaksana pasal rule of law. Hakim-hakim ni tidak boleh dirasuah sudah zaman moden ni. Dia tak sama dengan zaman Tun dulu-dulu. Hakim zaman sekarang ni, dia tak takut mati, tak takut dibom. Bagi kekalahan kepada Perdana Menteri sebelum ni yang lawan Ju Fazli. Kau nampak sudah betapa bahayanya si Ju Fazli ni? Memang si Ju Fazli ni bahaya sebab dia tak merompak. Kau dakwalah dekat mahkamah 100 kali, kau reka-rekalah kesalahan jenayah dia. Ju Fazli itu tetap menang juga. Pakcik-makcik otok arung dalam mahkamah. Sebab Ju Fazli ni, mana ada kes rasuah, kes merompak, kes sembunyi harta. Mana ada kes membunuh, kes jual dada, kes merogolkah, meliwatkah. Tidak ada. Jadi ini yang berlaku sebenarnya. Kenapa Tun Daim dan isterinya kalah teruk ni 2 kali berturut-turut di Mahkamah Malaysia sepanjang bulan Ramadan ini. Ini kekalahan kali kedua ya di bulan Ramadan untuk tahun 2024. Ia adalah kerana kedupangan Tun Chocolate dan isterinya ini buat wayang politik dalam mahkamah. Di mahkamah ni, kalau kau sudah kantoi, buat jenayah merompak, mencuri duit rakyat Malaysia dan harta negara,
sehebat manapun kau dengan peguam-peguam kau buat wayang, tidak akan dilayan oleh hakim-hakim dalam Mahkamah Malaysia. Contohnya, banduan Najib Razak. Kamu masih ingat 1-2 tahun lalu banduan Najib main wayang di Mahkamah Tertinggi Negara, Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Agung di Istana Kehakiman Putrajaya. Banduan Najib tukar peguam saat-saat akhir. Dia cakap, saya tak bersedia untuk perbicaraan mahkamah, saya tukar peguam. Tukar 3 kali, tak boleh tangguh perbicaraan mahkamah. Akhirnya, bila 5 orang hakim nampak banduan Najib buat wayang, terus hantar pergi penjara Kajang. Fast track. Itu kesilapan banduan Najib yang diulangi semula oleh Tun Daim dan isterinya. Akhirnya, apa yang berlaku? Kalah. Betul kan ramalan saya? Tun Daim, Toh Puan Naimah yang menangis darah tumbang di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini. Memalukan, sangat-sangat memalukan. Ya, orang kaya raya bilioner berpuluh-puluh tahun kebal dalam Malaysia, boleh-bolehnya kalah 2 kali berturut-turut di bulan puasa yang mulia ini. Kekalahan pertama, Tun Daim dan isterinya Toh Puan Naimah tidak dapat menghancurkan dan menghapuskan kuasa SPRM untuk menyiasat mereka, kroni mereka dan keluarga mereka dalam Malaysia maupun di seluruh dunia. Cuba kau bayangkan biulnya, dupangnya Tun Coklat dengan bininya ni. Dia pergi overconfident main wayang depan hakim. Ya Arif Hakim, saya mahu minta kekebalan undang-undang kerana hak asasi saya untuk merompak mencuri bersama isteri dan keluarga saya dinafikan oleh SPRM. Sekalinya pengumuman hakim, checkmate. Saya dengan ini sebagai hakim ingin mengisytiharkan siasatan SPRM ke atas Tun Daim dan isterinya tidak boleh dihentikan dan perlu diteruskan. Kuasa SPRM untuk menyiasat perompak, penyamun, penyangak, pencuri adalah sah di sisi undang-undang dan perlembagaan Negara Persekutuan Malaysia. Round kedua. Hakim buat keputusan lagi. Permohonan isteri Tun Daim untuk dapatkan pasportnya supaya dia boleh keluar negara ditolak. Kerana kes mahkamah ini adalah kes jenayah besar. Tidak boleh tuntut semula pasport kerana dikhawatiri isteri Tun Coklat akan lari bersembunyi ke luar negara seperti anak Muhyiddin. Seperti Jolo. Nah, pengajarannya apa? Tun Coklat dengan bininya ni, mereka mahu buat undang-undang syok sendiri dalam mahkamah. Diorang ni adalah peguam ya. Kedua-dua mereka ini adalah pengamal undang-undang. Mereka tahu semua undang-undang bertulis di negara ini. Tak boleh ambil pasport semula bila kau ada kes jenayah besar. Ini kes merompak ya. Kes tidak isytiharkan harta. Ini kes cuci duit haram. Memang tak boleh kau dapat pasport kau semula kalau hakim kata bagi pasport kau. Kedua, dupangnya Tun Coklat dengan bini dia ni, mereka mahu hapuskan kuasa SPRM dan kuasa mahkamah yang menguatkuasakan undang-undang dan perlembagaan negara. Kalau anda semua ini Tun Coklat dengan dia atau mafia-mafia kamu belagak samsing dan sama mereka ingat dorang tu raja. Padahal dorang ni rakyat biasa saja yang memang tidak kebal daripada undang-undang. Sangat jahil, sangat biol, sangat dupang Tun Coklat, isteri Tun Coklat. Kau nak buat mahkamah tu macam macam kandang kambing. Ikut suka hati kau. Kau mana boleh paksa hakim untuk halang SPRM siasat kau? Kau mana boleh halang hakim untuk tahan pasport bini kau?
Itulah. Terlampau banyak makan duit haram. Ini hasil dia. Makin dupang, makin hancur oleh Allah di bulan Ramadan dalam mahkamah. So takziah ya kepada Tun Coklat dan isteri dia. Kalah 2 kali berturut-turut dalam mahkamah Malaysia. So akhirnya, sebanyak mana pun duit kita di dunia ni, saya terus terang kepada penyambung-penyangak, geng-geng Tun ni, geng-geng bosku, duit tidak boleh beli segala-galanya di atas bumi Allah. Sia-sia kamu merompak, mengumpul duit rompakan, mengumpul harta haram. Akhirnya kamu akan hancur, masuk penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Jumpa bosku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Daulat Tuanku yang di-Pertuan Agong. Daulat Tuanku Raja-Raja Melayu. Syabas dan tahniah, kerajaan PMX menang lawan Tun Daim dan isterinya hari ini. Syabas dan tahniah Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang tak takut mati memberi kekalahan kepada isteri Tun Daim yang tidak boleh untuk menuntut semula pasportnya kerana dikhawatiri akan lari ke luar negara. Game is over. Penjara Kajang, penjara Sungai Buloh, penjara neraka Jahannam. Allah kirim salam rindu ya Tun Daim, isteri Tun Daim, Muhyiddin, penyambung-penyangak dalam PAS Bersatu dan Perikatan Nasional. Terima kasih.